Saya ingin memberikan pandangan terhadap isu yang baru-baru ini timbulkan di antara ahli parlimen Resakop dengan Prof Teo Kok Siong berkaitan dengan sekolah vernacular. Saya bukan nak mengulas tentang vernacular, tetapi saya nak mengulas di sudut saya melihat Resakop lebih bercakap tentang persepsi, tetapi Profesor Teo Kok Siong bercakap tentang fakta. Kita dapati bahawa persepsi telah bertembung dengan fakta. Bagi orang yang bijak, sebenarnya persepsi dengan fakta, kita mesti mengutamakan fakta. Fakta ini ada fakta, ada datanya, dan fakta ini boleh dibenarkan, boleh dipercayai berbanding persepsi. Persepsi ni boleh bohong. Betul saya lihat macam mana negara kita ni orang bercakap dengan persepsi sebebas-bebasnya. Konon-kononnya dia seorang menteri, dia seorang wakil rakyat, dia seorang ahli parlimen, boleh membina persepsi. Seorang ahli akademik, Teo Kok Siong profesor ahli akademik bercakap tentang fakta. Ada fakta. Tetapi kita heret dia ke mahkamah. Orang bercakap tentang fakta diheret ke mahkamah. Apa jadi negara kita? Kita tak mahu negara kita ini dikenali oleh dunia sebagai negara yang mana penuh dengan persepsi. Daripada Perdana Menteri sampai ke menteri-menteri sampai kepada wakil rakyat, semua membina persepsi. Fakta di mana? Orang bercakap tentang fakta, maka disekat videonya. Cakap tentang fakta, dihapuskan maklumatnya. Disekat untuk bercakap tentang fakta. Diheret ke mahkamah Teo Kok Siong ini. Saya lihat negara kita ni sangat mengangkat, menyanjung tentang fakta. Contoh saya nak ambil. Ketika mana Perdana Menteri kita pergi ke China dulu. Kita bina persepsi. Wah, negara akan membawa masuk 172 bilion melalui 19 MOU. Tapi sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kita katakan bahawa ini paling besar dalam sejarah. Kenapa kita membina persepsi macam tu? Kalau saya tengok zaman Najib Razak pergi ke China, dia telah pun melakukan 14 MOU dan membawa peluang untuk masuk. Saya sebut peluang ya, peluang untuk masuk pelaburan 145 bilion. Jadi 45 bilion dengan 14 MOU dibandingkan dengan 172 bilion dengan 19 MOU, bagi saya sama. Tak ada beza sangat di mata penilaian ekonomi kita. Jadi kita war-warkan, kita besarkan sehingga nampak negara kita maju hebat. Tapi maju yang hebat itu dipandang sebagai persepsi sahaja. Berhentilah daripada kita membesar-besarkan persepsi. Mari kita bawa menteri, Perdana Menteri, wakil rakyat, ahli parlimen, mari bercakap tentang fakta. Contoh baru-baru ni kita katakan bahawa saja 329 bilion diluluskan untuk masuk ke negara kita. Kita angkat, kita besar-besarkan. Kalau ikut Ihsan Jalil, apa yang saya baca, menurut Ihsan Jalil dia kata Perdana Menteri bercakap 329 bilion pelaburan luar masuk dalam negara kita. Sebenarnya masuk tidak sampai pun, hanya 39 bilion saja. Itu pelaburan bersih yang masuk daripada luar. 39 bilion yang masuk pada tahun 2023. Berbanding tahun 2022, 74 bilion. Dengan pelaburan yang diluluskan 308 bilion. Jadi saya nampak kita mengangkat 329 bilion. Lebih besar ini dalam sejarah berbanding 308 bilion. Kita mengangkat benda-benda untuk minum persepsi. Tapi hakikat sebenarnya yang masuk dalam negara kita tidak begitu. Rakyat masih lagi susah dapatkan bahan makanan. Hari ini sayur akan naik 25%. Di bazar Ramadan barang naik sampai 10 sen, sampai 20 sen, ada yang 25 sen. Beras Madani yang diwar-warkan akan keluar dengan harga RM30 10 kilo. Mana dia? Rakyat masih lagi terpaksa membeli beras import yang tinggi. Apa nak jadi negara kita ni? Jadi saya menyarankan supaya marilah sama-sama kita menghormati, memberi ruang dan peluang untuk pakar akademik menyatakan pandangan teguran dia kepada kerajaan berdasarkan data dan fakta. Jangan heret mereka ke mahkamah, disaman mereka seolah-olahnya Malaysia hari ini kalau you cakap fakta, you salah. Tapi kalau you cakap persepsi, okey. Ini rosak negara kita, hancur negara kita. Sebab sepatutnya reformasi yang kita kena buat ialah reformasi daripada bercakap tentang persepsi kepada bercakap tentang data dan fakta. Ini dia rakyat bentuk cara berfikir, menteri-menteri, rakyat seluruhnya berfikir tentang fakta dan data yang ada. Bukan kita bergelumang dengan persepsi-persepsi, akhirnya kita tak ke mana. Inilah pandangan berjasa kepada isu tentang Resakop baru ini yang cuba mengheret Profesor Teo Kok Siong kepada mahkamah. Bagi saya satu kesilapan. Bagi saya ini cuba menutup mulut para akademik bercakap dengan hujah fakta dan data. Sangat merugikan negara kita.